Assalamualaikum and hi mystery lovers. Berjumpa lagi kita di dalam Miss Hudi bercerita. So, pada hari ini Miss Hudi akan berkongsikan dengan anda 12 lokasi yang paling misteri dan berhantu di Malaysia. So, let's check it out. Tempat yang ketujuh, lokasi yang ketujuh yang aku nak kongsi ni, aku rasa ni memang kalau dikatakan orang memang kenal tempat ni dan cerita pasal tempat ni pun orang kebanyakan tahu. Iaitu di Kelly Castle. Bangunan Kelly Castle ni dia terletak dekat Batu Gajah Perak. Dia bangunan ala-ala binaan Scottish macam tu. Okay, asalnya bangunan ni dibina oleh William Kelly Smith untuk isteri dia Agnes dan dua orang anak dia, Helen dan Anthony. Dia sebenarnya dia bina tempat ni untuk tunjukkan kekayaan dia dan kejayaan dia. Tapi disebabkan ada masalah keuangan, bangunan ni macam separuh je buat. Dia tak berjaya nak siapkan bangunan ni. Dan bangunan ni bertambah jadi buruk bila William ni dah meninggal dunia di Lisbon masa umur dia 56. Maknanya dia tak duduk dah dekat situ, di balik negara asal dia. So family dia pun ambil keputusan nak jual lah bangunan yang belum siap tu. Tapi pemilik baru bangunan tu, dia tak buat apa-apa dekat bangunan tu. Dia biar je. Orang kata dia biarkan bangunan tu jadi separuh je. Tak disentuh apa-apa pun. Dan sebenarnya bangunan ni yang dia jadi haunted tu sebab masa penjajahan Jepun, bangunan ni digunakan untuk tempat seksa dan bunuh tahanan. So bila tempat tu dijadikan macam tu, banyaklah cerita-cerita daripada orang sekitar yang ada nampak ada kelibat makhluk berlega-lega dekat bangunan tu. Macam-macam cerita orang tak ada kepala. Itu yang dikatakan oleh orang-orang sekitar yang pernah cuba untuk masuk ke bangunan tersebut. Okey. Di satu tempat ni, di lokasi yang nombor 8 ni, rumah berhantu dekat Bukit Gasing. Nama rumah tu ataupun nama lain rumah ni lah rumah SG. SG tu is not mean by Singapore ke apa. Tapi sebab pagar dia ada tulisan besar S lepas tu G. Kalau kita nak tengok macam mana tengok tempat ni, bang rumah ni mana satu, kalau korang pergi kau akan nampak, kalau pergi Bukit Gasing tu korang akan nampak ada dua buah kereta Alfa Romeo dengan Porsche yang terbiar kat situ je. Cerita rumah ni berhantu sebenarnya masih misteri. Tapi ada pula orang yang cerita katanya isteri kepada tuan rumah tu dia tuduh suami dia curang, ada hubungan dengan perempuan lain, dan disebabkan marah dia telah membunuh perempuan tu. Dan sebab suami dia tak boleh nak buat apa, suami dia pula bunuh diri. Dia tengok skandal dia mati, dia bunuh diri. Dan perempuan dan isteri dia, bila dah nampak macam gitu, mungkin campur dengan frust, campur dengan rasa bersalah ke, campur dengan takut ke, dia pun bunuh diri juga dengan gantung diri dia. Tapi ada juga cerita orang lain, katanya tempat ni jadi lagi seram. Ada kaitan dengan seorang pengamal ilmu hitam. Dia jadikan tempat dia untuk uji kekuatan dia. Sebenarnya memang macam-macam versi cerita tentang rumah ni. Tapi dia agak memang antara yang rumah yang paling kata keras ataupun angker yang aku pernah dengar lah. Okay. So lokasi yang ke-9 ialah Hotel Mandarin Pacific. Dia banyak desas-desus lah cerita pasal Hotel Mandarin ni. Padahal dia duduk letak dekat KL kan. Tapi orang banyak cerita dia berhantu. Katanya selalu dengar bunyi pintu, lepas tu kursi bergerak waktu malam, bunyi guli. Itu kan biasa, guli. Lepas tu dia orang kata yang bunyi berhantu tu
punca daripada satu bilik ini. Bilik nombor 1102. Cerita terbaru, tak tahulah apa yang orang kata pengurusan hotel buat. Mungkin ada orang mengadu ke. Aku rasa hotel ni mungkin tak dikatakan tempat yang adalah agak angker lagi lah. Agak keras lagi. Kan? Sebab yelah hotel kan, dia mestilah ambil action. Kalau ada customer boleh mengadu bergantung-gantung, orang mesti tak nak duduk kan. Satu lagi tempat yang aku tak sangka, agak seram juga, yang dalam list ni, ialah First World Hotel. First World Hotel ni, kalau memang semua tahulah dia terletak kat mana kan. Dia cerita dia, First World Hotel ni jadi berhantu sebab diorang kata ada salah satu mangsa judi, dia dah habis duit, dia dah tak tahu nak buat apa, dia pergi bunuh diri dia dekat salah satu bilik dekat First World Hotel tu. Buktinya sebab ada beberapa guest hotel yang tiba-tiba sakit, lepas tu bau kemenyan dekat sesetengah kawasan, terutamanya kawasan yang pernah mangsa tu lalu kat situ. Kan. Tapi walaupun cerita macam-macam keluar, tapi First Hotel ni memang antara hotel yang paling cepat laris. Memang selalunya akan full book dekat Genting ni. Okay. Kemudian yang ni pun satu lokasi yang akhirnya juga menjadi tajuk movie. Kat mana? Mimaland. Mimaland ni dulu terkenal gila lah kan. Tempat taman tema. Sebelum ada Sunway Lagoon, Lost World Tambun, Mimaland yang paling orang akan pergi. Jadinya Mimaland ni terletak dekat Gombak. Memang orang kata waktu Mimaland tu buka, tempat tu yang paling hebat lah orang kata. Tempat tu paling jadi tumpuan lah kalau family nak bawa anak pergi berjalan-jalan kan, untuk enjoy. Mimaland ni dia jadi ada problem yang menghampiri waktu penutupan tempat tu, mula daripada ada kematian seorang pelancong dari Singapura yang umur 27 tahun. Yang kematian dia berpunca bila papan gelongso, dia ada masalah keselamatan tau. Okay, bila dia pakai papan gelongso tu, ada masalah keselamatan yang telah berlaku. Bila jadi macam tu, Mimaland ni, dia nak naik balik, dia nak hidup semula, memang ada masalah. Jadi, lama kelamaan orang makin tak pergi tempat tu. Sebab kematian, sebab kematian tu disebabkan benda permainan yang dalam Mimaland tu. Jadinya, orang makin kurang, akhirnya dia ditutup. Okay. Lokasi yang terakhir yang aku akan kongsi hari ni ialah Banglo di Jalan Turi. Okay. Cerita dia, masa tahun 1992, ada seorang pengawal keselamatan Banglo ni, dia dah bunuh 2 orang budak dalam rumah ni dan seorang pembantu rumah. Dan cara dia hapuskan bukti, dia nak cuba hapuskan bukti, dia buang mayat diorang ni dalam tangki septik dekat dalam rumah tu. Jadinya bila jadi kejadian tu, bila orang lalu jalan Turi dekat Taman Bukit Bandaraya ni, diorang selalu akan nampak ada budak keluar daripada banglo terbiar tu. Banglo tu memang terbiar lepas tu. Tapi sekarang banglo ni dah dirobohkan. Jadi tak siapa tahu apa yang masih lagi menghantui kawasan tu. So, tempat-tempat yang aku kongsi sekarang ni, orang kata berhantu keras kan. Jadi kalau boleh, kita kena berhati-hati. Kalau, ni nasihat aku lah. Sebabnya kebanyakan aku tengok lokasi-lokasi ni banyaknya rumah orang, rumah-rumah kan. Kalau kita tengok dekat satu-satu tempat tu, tiba-tiba ada orang nak try jual rumah murah sangat,
better check dululah. Orang kata, check macam mana? Kalau kau tanya ejen hartanah, dia orang takkan kongsi lah. Takkan orang nak cerita, rumah ni berhantu, memang orang tak beli kan. So, cara dia, korang nak, kata siasat keadaan ataupun rumah tu macam mana. Pertama, cari online lah. Sebab kita, kalau online ni, kita boleh tengok berita-berita yang berkaitan dengan kawasan rumah tu ataupun rumah tu sendiri kan. Dan kemudian, sebelum korang beli atau sewa tempat tu, try lah riki kat tempat tu kan. Mesti ada orang yang duduk sekitar tu. Kita boleh tanya-tanya diorang, rumah ni macam mana. Jangan pergi direct tanya, rumah ni bantu memanglah orang tak cerita kan. Dan kemudian, kita upah hukum lah untuk buatkan siasatan tentang sejarah hartanah tempat tu. Dan akhir sekali, kita buatlah. Orang kata dah, contoh korang dah check, dah tengok semua okey. Dan biasanya, adab kita nak masuk rumah baru, kita buatlah bacaan Yasin, kan. Bersihkan rumah tu, azan 4 penjuru, kan. So, dah semua benda yang kita dah buat tu, akhirnya kita bertawakal je lah kepada Allah SWT. So, tamatlah cerita hari ini. Apa yang Miss Sudi kongsikan ini, mungkin ada betul, mungkin ada salah. So, kalau nak faktanya lebih tepat, korang boleh carilah di online atau artikel-artikel yang berkenaan dengan ni. Miss Sudi just kongsi saja lokasi-lokasi yang dipercayai berhantu dan seram. So, sampai di sini saja. Berjumpa lagi di lain waktu. Jaga diri, stay safe, jaga peribadi. Ciao.